Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya ada bangkitkan perkara ini tapi Yang Berhormat tidak menjawab. Itu di mana keutamaan diberi kepada pekerja-pekerja asing dan ini menyebabkan banyak di antara warga negara kita menganggur. Satu kes yang spesifik saya boleh bagi tahu adalah Hotel Excelsior di Ipoh. Saya difahamkan, saya mengendalikan kes tersebut, Dato' Yang Dipertua, di mana warga negara kita diberhentikan dan majikan mengata bahawa mereka ingin mengambil pekerja asing kerana pekerja asing boleh kerja dalam tempoh masa yang lama dan tidak ada isu pekerja-pekerja dalaman. Dan apakah yang dibuat oleh kementerian supaya perkara macam ini tidak jadi, dan ini bukan saja satu hotel, di banyak tempat-tempat kilang pun sedemikian. Jadi apakah kawal selia yang dibuat oleh kementerian supaya jangan menganiayakan pekerja-pekerja kita di negara ini? Sebab itulah Yang Dipertua, pendekatan kita sekarang kalau nak bandingkan dengan dahulu ialah untuk secara serius melibatkan pihak majikan. Dan dalam hal dan kes yang disebutkan oleh Yang Berhormat, banyak berkisar kepada kerjasama daripada pihak majikan, dan tanggungjawab itulah yang akan kita letakkan di atas bahu majikan supaya kes-kes seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat tidak berulang. Dan dalam hal ini kalau ada kes-kes spesifik yang di bawah pengetahuan Yang Berhormat sendiri, bolehlah panjangkan kepada pihak kementerian untuk menangani. Kes yang saya katakan adalah Hotel Excelsior Ipoh. Saya harap kerana saya difahamkan ada kelulusan telah diberi oleh kementerian atas dasar dia perlukan pekerja, walhal ada pekerja-pekerja yang di negara kita yang bersudi untuk bekerja. Itulah yang saya sebutkan tadi. Can there be investigation supaya dapat? Kalau Yang Berhormat boleh membawa kepada saya kes-kes spesifik untuk kita teliti. Tetapi yang menarik sekarang di bawah jawatan kuasa yang dipengusikan oleh Timbalan Perdana Menteri ialah kita dah kenal pasti di mana kekangan-kekangan, kelemahan-kelemahan yang wujud. Dan tadi yang kita bincangkan banyak berkisar kepada tanggungjawab majikan yang sedang kita tangani bersama. Tuan Yang Bertua, Yang Berhormat, Ipoh Barat menyatakan tahanan di Sempang Renggam adalah lebih 40% atau 40% terdiri daripada bangsa India. Yang Berhormat Seremban pula menyatakan bahawa semua penjara dari Johor Bahru sehingga ke Pulau Pinang 45% dihuni oleh kaum India. Yang Berhormat Ipoh Barat juga telah menyatakan bahawa kegiatan samseng dan gangsterisme di kalangan kaum India adalah sangat tinggi dan membimbangkan. Untuk makluman Yang Berhormat, berdasarkan statistik Jabatan Penjara Malaysia, setakat 25 Oktober 2010 menunjukkan hanya 4,003 atau 13.3% banduan India dari jumlah keseluruhan 30,085 penghuni penjara di Semenanjung Malaysia. Sementara itu terdapat seramai 257 tahanan kaum India atau 36.8% dari 699 tahanan yang ditahan di bawah Ordinan Darurat Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah 1969 di Pusat Pemulihan Akhlak Sempang Renggam. Manakala 102 tahanan kaum India lagi atau 22.79% dari 449 tahanan yang ditahan di bawah Akta Dadah Berbahaya Langkah-langkah Pencegahan khas 1985. Ini bermakna jumlah keseluruhan tahanan India yang ditahan di Pusat Pemulihan Akhlak Sempang Renggam adalah seramai 359 orang sahaja dari jumlah keseluruhan tahanan seramai 1,148. Berhubung kait dengan penjenayah pula, untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, statistik tangkapan penjenayah bagi tahun 2009 keseluruhannya mencatatkan seramai 43,527 orang melibatkan bangsa Melayu, seramai 25,140 orang atau 57.76% diikuti Cina,
seramai 5,657 orang atau 13%. India, orang se-India seramai 5,768 orang atau 13.25%. Lain-lain bangsa 2,642 atau 6.07%, dan warga negara asing seramai 4,320 orang atau 9.92%. Statistik tangkapan penjenayah dari tahun 2008 hingga September 2010 adalah seramai 107,142 orang. Daripada jumlah ini, tangkapan yang melibatkan penjenayah daripada kaum India adalah sebanyak 13,362 atau 12.47%. Penjenayah akan melakukan jenayah tidak mengira masa, tempat, warna kulit dan status seseorang sekiranya kita memberi peluang kepada mereka melakukannya. Undang-undang pula tidak mengenal bangsa atau status seseorang sekiranya didapati bersalah oleh mahkamah, maka hukuman tetap akan dijatuhkan kepada mereka yang disabitkan kesalahan seperti mana yang diperuntukkan oleh undang-undang negara. Dalam melaksanakan proses pemulihan, Jabatan Penjara Malaysia menggunakan Pelan Pemulihan Khas yang dinamakan Pelan Pembangunan Insan. Pelan ini memberi peluang kepada penghuni penjara mengikuti latihan dan pemulihan tanpa sebarang bentuk diskriminasi. Semua penghuni akan mengikuti 4 fasa pemulihan yang merangkumi pembentukan disiplin, pembinaan sahsiah, kemahiran dan integrasi semula ke dalam masyarakat. Ia membolehkan penghuni mengikuti aktiviti akademik, kaunseling, keagamaan, kerohanian, motivasi, pembentukan disiplin, latihan vokasional dan aktiviti integrasi di dalam masyarakat. Jabatan Penjara amat mengalu-alukan penyertaan masyarakat dalam meningkatkan lagi aktiviti pemulihan bagi menghasilkan banduan setelah dibebaskan mereka insaf, berpengetahuan, berkemahiran, mampu berdikari, berguna kepada masyarakat dan tidak kembali melakukan kesalahan. Berkenaan saranan Yang Berhormat Seri Gading dan Yang Berhormat Paling Besar agar skim gaji warden penjara dikaji semula, pihak kementerian menyedari tugas mengawal dan memulihkan penghuni penjara adalah risiko yang amat tinggi. Jabatan Penjara melalui Kementerian Dalam Negeri dari masa ke semasa telah mengemukakan kenaikan gaji, penambahbaikan grade perkhidmatan dan alawan khas untuk warden penjara. Mengambil kira keperluan bagi memantapkan lagi pengurusan organisasi serta meningkatkan mutu perkhidmatan penjara, Jabatan Penjara telah menghantar permohonan untuk laluan kerjaya Pegawai Penjara ke Jabatan Perkhidmatan Awam JPA pada 21 Mei 2010. Barat. KDN bersama Jabatan Penjara akan terus memperincikan perkara ini dengan JPA bersandarkan kedudukan ekonomi semasa negara. Itu Pak. Ya, terima kasih Tuan Ibu Ketua dan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, statistik yang diberikan bukan satu perkara yang kita semua tidak tahu. Tetapi perkara yang mustahak adalah kenapa kejadian tersebut berlaku. Dan adakah Yang Berhormat tahu atau kementerian bahawa there is a sense of fear di dalam masyarakat India. Yang Berhormat, kalau saya mengatakan beberapa kes, Yang Berhormat mungkin akan gelak dengan perkara tersebut. Baru-baru ini di kawasan saya, Yang Berhormat, pada pukul 4.30 mereka mengadakan prayer session untuk housewarming. Tiba-tiba 5 budak India yang terlibat dalam gangster itu terus masuk, put out the knife, ambil semua barang-barang kemas dan cabut. Dan perkara ini bukan luar biasa, ini macam selalu terjadi di masyarakat India, dan ramai di antara mereka khawatir kerana ada situation of siege dalam negara ini. Saya harap nombor 1, kita kenal pasti apakah sebab perkara ini berlaku. Nombor 2, mengambil tindakan tegas untuk mengelak perkara tersebut berlaku. Dan ketiga, yang mustahak sekali, bukan saja yang dikatakan Yang Berhormat bahawa ada beberapa reformasi dalam penjara, tetapi repeat offenders nampaknya berlaku di seluruh negara, dan ramai di antara mengadakan ada senjata dan sebagainya. Apakah tindakan keras dan serius yang telah dan akan diambil untuk membenteras perkara sedemikian?
Fakta yang saya umumkan tadi tidak menggambarkan siege dengan izin situasi untuk kaum India seperti yang didakwa oleh pihak Ipoh Barat. Keduanya berhubung kait dengan pendekatan kerajaan. Kita memahami bahawa isu keselamatan merupakan satu perkara yang cukup penting, yang ditekankan dan diingini oleh pihak orang ramai. Sebab itulah usaha untuk mengurangkan kadar jenayah diletakkan sebagai satu di antara 6 NKRA di bawah Pelan Transformasi Kerajaan. Walaupun dalam konteks di atas kertas outputnya jelas bahawa penurunan indeks jenayah telah pun mencapai satu tahap yang membanggakan. Banyak lagi inisiatif di bawah NKRA kita yang masih lagi dalam proses roll out, dan saya percaya bukan sahaja dari segi indeksnya, tetapi di pertengahan tahun depan bukan sahaja kita dapat lihat lebih ramai kehadiran pihak penguatkuasa, khususnya pihak polis, omnipresence, melibatkan pihak-pihak kesukarelawanan yang datangnya daripada Rela dan JPAM, tetapi pendekatan-pendekatan baru yang dengan pemikiran di luar kotak yang boleh membantu menanganinya. Tetapi yang saya nak tekankan di sini ialah seperti apa yang disebutkan awal tadi, ianya tidak berkisar kepada warna kulit, latar belakang, agama seseorang penjenayah itu, dan sesiapa sahaja yang berada dalam keadaan di mana terpaksa berhadapan dengan keadilan, ianya akan terpaksa menjalani proses yang telah pun ditetapkan. Dan dalam NKRA ini kelebihannya ianya merentasi agensi dan kementerian, ianya dilihat secara menyeluruh, termasuk juga suasana dan juga persekitaran yang disebutkan oleh Yang Berhormat dalam konteks geng-geng dan pihak-pihak yang berkenaan. Yes, kita memang kita sedar perkara ini, tetapi tak boleh diletakkan di atas bahu pihak PDRM sahaja. Semua pihak perlu mengambil berat dan membantu kita menangani perkara ini.